السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara Maghrib dan Isyak dengan menggunakan kitab Bahrul Madi. Ini perbincangan kita pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam perbincangan pada hadis berkenaan dengan niat, yang bermaksud hadis yang pertama dalam kitab Bahrul Mazi ini, yang mana kitab Bahrul Mazi adalah merupakan kitab syarah bagi Mukhtasar Sahih Tirmizi yang disusun oleh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Kita sambung ke mana? Saya jauh ni. Ke surat 15. Dia punya masalah apa? Masalah 15. Dia punya muka surat tak pastilah. Kitab saya ni muka surat 9. Kita jauh ni 15 13. Muka surat 13 Rumi, sambungan pada masalah 15. Ini masalah berkenaan dengan innamal a'malu binniyat. Yani amal, sesungguhnya amal itu dengan niat. Amal itu di sini amal maknanya jamak. Perbuatan-perbuatan dengan niat. Dalam hadis ini secara zahirnya Rasulullah SAW menyebut sesungguhnya amalan-amalan dengan niat. Jadi bermaksud segambarannya amalan-amalan itu mesti semua dengan niat. Itu perbahasanya. Jadi amalan ataupun perbuatan-perbuatan itu mesti dengan niat berdasarkan kepada zahir hadis ini. Dan di sini kita perlu kepada ulama untuk menerangkan setiap sumber agama. Sumber ini maknanya dalil daripada agama Al-Quran hadis. Perlu kepada ulama ataupun pakar di dalam menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu kalimah ataupun sesuatu maksud daripada sumber. Yang sumber ini dalil Al-Quran dan hadis. Yang bagaimana hadis ni ataupun dipanggil sunnah. Sunnah ataupun hadis membawa maksud yang sama. Jadi sunnah, ada sunnah perkataan Rasulullah SAW. Ada sunnah yang diberi makna dengan perbuatan Nabi SAW, apa yang Nabi buat.
Dan ada sunnah yang Nabi diamkan, yakni taqririyah. Nabi diamkan apa yang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam buat, itu adalah merupakan sunnah. Jadi apabila kita sebut sebagai Al-Quran dan sunnah itu 3 jalur daripadanya, kenalah pakar ataupun ulama yang menerangkan kepada kita apakah yang dikehendaki dengan sumber itu. Jadi sumber kita jelaskan tadi ada 2, Al-Quran, hadis. Hadis ada 3 jalur. Perkataan Rasulullah SAW ataupun qauliyah. Yang kedua, perbuatan Rasulullah SAW ataupun fi'aliyah. Yang ketiga, apa yang Nabi diamkan dipanggil taqririyah, ataupun Nabi benarkan sahabat buat dipanggil taqririyah. Dan kerana itulah dalam masalah ataupun perkara berkenaan dengan hadis ini, pengarang meletakkan tajuknya masalah. Masalah bermaksud setiap kalimah hadis ini akan diterangkan apakah yang dikehendaki kepada hadis itu. Dalam kita masih dalam perbincangan innamal a'malu binniyat, yakni hanya saja segala amal itu dengan niat. Amal makni perbuatan-perbuatan itu mesti dengan niat. Apakah semua perbuatan mesti dengan niat? Banyak perbuatan yang kita buat. Di mana dalam pertemuan yang lepas kita sebut secara umum, kita nak faham secara umum apa yang perbuatan, apa yang kena buat umumnya niat. Apa yang kita tinggalkan tak perlu niat. Ada 2 secara umum. Sebelum kita pergi jauh, kita nak faham apa yang kita buat secara umum kena niat. Apa yang kita tinggal secara umumnya tak payah niat. Contohnya sembahyang. Sembahyang kena niat. Satu daripada fungsi niat adalah rukun bagi solat. Begitu juga dengan wudu. Satu daripada fungsi niat adalah rukun bagi niat. Dan wudu ada 6 rukun, solat ada 13 rukun. Satu daripadanya adalah niat. Itu adalah perkara yang disuruh. Mana benda yang kita kena buat, yang disuruh, yang wajib. Dan ada perkara yang lain yang kita tinggalkan. Yang perkara yang wajib kita tinggalkan. Contohnya satu orang yang dia berjudi, wajib dia tinggalkan. Dalam perkara inilah apakah seorang yang nak meninggalkan judi perlu dia berniat sahaja aku meninggalkan judi. Mana dalam perkara meninggalkan perkara yang haram tidak perlu kepada niat. Sebab wajib untuk tinggalkan perkara yang haram. Melainkan dia nak dapat pahala bila dia berniat meninggalkan judi itu kerana Allah, bukan sebab dia tak ada duit. Jadi meninggalkan perkara yang dilarang itu adalah perkara yang wajib. Dasarnya tidak perlu kepada niat. Cuma kalau seseorang itu nak berpahala, dia tinggalkan judi itu niat kerana Allah, kerana untuk mencapai mardatillah, yakni keredaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah meninggalkan zina dan sekalian maksiat tidakkah dengan niat? Ini maksudnya masalah meninggalkan berzina. Zina itu adalah merupakan maksiat, satu daripada maksiat, dan zina itu adalah merupakan dosa besar. Seperti dengan dosa-dosa yang lain. Judi adalah dosa, meninggalkan salat adalah dosa, meninggalkan puasa adalah dosa, melakukan syirik kepada Allah adalah dosa, melakukan perbuatan sihir adalah dosa, mengambil riba adalah dosa. Seorang yang menggunakan tangannya untuk memuaskan nafsu dia onani, itu adalah dosa. Itu adalah merupakan jumlah daripada dosa. Ada dosa lebih kurang 70 dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Itu adalah dosa-dosa besar. Jadi meninggalkan dosa itu, meninggalkan berzina. Berzina itu adalah merupakan satu daripada dosa besar. Dan sekalian maksiat tidakkah dengan niat? Nak tinggalkan maksiat, nak tinggalkan kemungkaran, apa yang Allah Ta'ala larang, apakah perlu kepada niat? Kalau kita dengarkan hadis segala amal itu dengan niat, maka meninggalkan maksiat itu pun dengan niatlah juga. Dan kalau lihat kepada zahir hadis, Nabi sebut Rasulullah innamal a'malu binniyat.
Hanya saja amalan-amalan, ini jamak, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dengan niat. Mana segala perbuatan, buat ataupun tinggal adalah perbuatan. Kalau buat kena niat, tinggal pun perbuatan juga kena dengan niat. Apakah begitu maksudnya? Kita sebutkan tadi ini adalah merupakan kerja para ulama pakar. Ulama-ulama ini warasatul anbiya. Ulama itu waris kepada Nabi dari sudut apa? Dari sudut ilmu. Mereka lah yang akan menerangkan kepada kita apakah ini maksud hadis ini, apakah ayat ini maksud dia, bagaimana kita nak berhukum, ayat ini bagaimana suruhannya wajib ke sunat, ayat ini larangannya makruh ataupun haram. Itu kerja ulama. Al-jawab. Demikian juga masalah ini dijawab ulama seperti masalah 14 yang lepas, 14 yang atas tu. Apa masalah 14 yang lepas? Membasuh kencing dan berak dan najis dengan niatkah? Perbahasan kita pertemuan bulan lepas. Ya, ini membasuh kencing, perbuatan membasuh kencing. Berak, membasuh berak atau bercebok dalam bahasa lembut kita. Perbuatan juga apakah perlu kepada niat? Ataupun membasuh najis-najis yang lain. Seperti najis kena pada pakaian yang dipanggil sebagai mutan najis, di mana perbuatan menghilangkan najis, menghilangkan kencing dan berak itu perbuatan. Apakah perlu kepada niat? Kita tengok yang atas 14 sebab dia sentuh perkara 14. Kalau menurut sekalian, kalau menurut sebagaimana kata Imam An-Nawawi, iaitu sekalian ibadah itu dengan niat, tak dapat tiada pada mafhumnya, faham daripadanya, membasuh kencing dan berak dan najis-najis itu kenalah dengan niat. Maka telah dijawab oleh ulama. Adapun seperti menghilangkan najis itu yang masyhurnya di sisi mazhab kita Syafi'i, tiada berhajat kepada niat kerana ia masuk dalam bab at-turuq, artinya bab segala meninggalkan. Maka meninggalkan itu tiada berhajat kepada niat, dan telah ada naqal ulama akan ijma' padanya. Mana jelas dalam mazhab Asy-Syafi'i kita ni, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni mana bukannya Imam Syafi'i seorang. Kalau sebut sebagai Asy-Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang mengambil metod ataupun cara yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk mengeluarkan hukum daripada dua sumber dipanggil mazhab Syafi'i. Asasnya atau pengasasnya Imam Syafi'i, satu ulama mujtahid pada zaman dia, lahir kurun 150 Hijrah. Dia panggil mujahid mutlak. Mujtahid mutlak. Dia adalah merupakan mujahid mutlak, dan bukan setakat itu tetapi orang yang mampu untuk membina kaedah. Yang ini Imam Asy-Syafi'i mujtahid mutlak pada zaman dia, dan dia mampu untuk membina kaedah bagaimana nak mengeluarkan hukum daripada dua sumber Al-Quran hadis. Kata Imam Ibn Abidin, yang ini kata beliau, ulama mujtahid setara Imam Syafi'i ada hanya 10 orang sahaja yang Allah Ta'ala jadikan. Dan kesemua itu pada kurun yang ketiga, 1, 2 dan 3, kurun yang terbaik umat Islam. Dan orang yang mampu mengeluarkan hukum daripada sumber dua Al-Quran hadis. Bukan setakat itu tapi mampu membina kaedah, sehingga kaedah itu digunakan pakai oleh mereka-mereka yang kemudian untuk mengeluarkan hukum. Jadi bagaimana? Kita sebutkan tadi apabila orang sebut kepada kita mazhab Syafi'i, bukan bermaksud Imam Syafi'i satu orang, tetapi ulama-ulama yang menggunakan kaedah yang digunakan pakai oleh Imam Asy-Syafi'i untuk mengeluarkan hukum. Sebab dalam mazhab ni dia macam-macam kategori ulama. Ulama mujtahid, mujtahid mutlak, ada mujtahid takhrij, ada macam-macam ulama-ulama yang terlibat ataupun mengkaji, dan kepakaran mereka ini ada tangga-tangganya di dalam mazhab. Ada panggil ashabut tarjih, yang mereka-mereka ni yang ke bawah sedikit dia panggil ashabut tarjih. Mereka-mereka inilah yang akan mentarjih segala hukum-hukum yang ada di dalam kitab dalam mazhab, dia panggil ashabut tarjih.
Dan banyak perbahasan tentang tangga-tangga mujtahid itu boleh rujuklah dalam mana-mana kitab yang dikarang oleh ulama tentang kedudukan mereka, peranan mereka di dalam mazhab. Jadi apa kita balik kepada apa yang disebutkan di sini berdasarkan kepada pendapat yang masyhur di sisi mazhab kita Syafi'i, yakni meninggalkan perkara yang suruh ditinggalkan. Yakni dia dipanggil sebagai at-turuq, di mana sesungguhnya tidak perlu kepada niat. Contoh meninggalkan ataupun menghilangkan. Di sini bab menghilangkan. At-turuq ni mana menghilangkan ataupun meninggalkan, lebih kepada maksud meninggalkan. Ini maksud di sini menghilangkan najis ataupun menanggalkan najis ataupun meninggalkan najis atau begitu. Dalam bab ini tidak perlu niat. Satu orang yang berak dia nak menghilangkan najis pada dubulnya, yakni dia tidak perlu kepada niat. Satu orang kencing nak menghilangkan najis pada zakar dia tidak perlu kepada niat. Mana dalam perkara meninggalkan tidak perlu kepada niat. Jadi jelas kepada kita. Jadi tidak ada perkara yang meragukan kita lagi lah. Kita nak cepuk ni kena niat ke tidak? Kita nak basuh apa kain yang kena najis ni kita kena niat ke tidak? Jadi dalam perkara meninggalkan ataupun at-turuq, dalam mazhab Syafi'i kita tidak perlu kepada niat. Memadai kita hilangkan najis, sudah memadai. Balik kepada masalah 15, meninggalkan berzina dan segala maksiat, tidakkah dengan niat? Kalau kita dengarkan hadis segala amal itu dengan niat, maka meninggalkan maksiat itu pun dengan niatlah juga. Al-jawab, demikian juga masalah ini dijawab oleh ulama seperti masalah 14 yang kita ulangkan tadi, iaitu tiada berhajat kepada niat kerana masuk dalam bab at-turuq. Ya, at-turuq juga, tetapi jika hendak menghasilkan pahala, mahulah juga dengan niat meninggalkan itu kerana menjunjung suruh Allah supaya berbeza pekerjaan ibadah dengan pekerjaan adat. Walaupun sebegitu, dalam perkara ini, dalam perkara meninggalkan maksiat, perkara utama maksiat itu memang wajib ditinggalkan. Yang ini kita ulang, perkara maksiat memang wajib ditinggalkan. Dan bila seorang meninggalkan perkara maksiat kerana ingin mendapat pahala di sisi Allah, niat kerana Allah, dia tinggalkan zina kerana Allah, di mana dua perkara. Satu, dia menjunjung perintah Allah, meninggalkan maksiat. Yang kedua, niat itu berpahala bagi dia kerana Allah. Dan ini dalam perkara ini membezakan di antara ibadah dan juga adat. Jadi ibadah ni mana perlu kepada niat, pada umum perlu kepada niat lillahi ta'ala, dan adat ni kebiasaannya tidak perlu kepada niat. Kita ambil contoh yang lain yang mungkin lebih dekat kepada kita. Kita makan tu, kalau kita saja-saja makan tu sebagai ibadah, sebagai adat. Tapi kalau kita makan kerana untuk sahur, mana ada waktu sahur, kita makan sahur, di mana ianya adalah ibadah. Jadi makan juga, makan ada yang dinamakan sebagai adat, ada makan yang dinamakan sebagai ibadah. Seperti makan berbuka puasa, makan juga. Tapi makan kerana waktu berbuka puasa dan kita berpuasa di siangnya sebagai ibadah. Dan kalau makan biasa-biasa kerana makan petang, memang kita makan lepas waktu maghrib, bukan sebab kita berpuasa, di mana makan sebagai adat. Jadi beza di antara ibadah dan juga adat. Yang niat itu membezakan di antara ibadah dan juga adat. Jadi apa yang dimasukkan ibadah dalam berbuka puasa? Buka puasa tu macam mana? Yang boleh kita makan tu kerana berbuka, bukan saja-saja. Makan tu memang kerana berbuka puasa. Mana ibadah? Sebab memang syariat suruh kita berbuka puasa. Apabila kita berpuasa ataupun kita bersahur. Bersahur tu makan kerana ingin bersahur. Jadi tidak perlu ada di dalam
ucapan kita pun untuk kita bersahur. Yang penting kita makan tu tujuannya memang bersahur, di mana itu adalah perbuatan ibadah. Cuma kadang-kadang kita nak bersahur tu, kita berniat puasa kan, nawaitu shauma ghadin, maknanya lebih untuk menguatkan diri kita besok kita akan puasa. Itu tidak apalah. Yang penting apabila kita dah makan sahur menunjukkan kita akan bersahur besok. Jadi dia kesemua tu ada dia punya tujuan, hasad dalam diri kita nak kita berpuasa. Jadi perbuatan makan sahur itu adalah ibadah. Beza di antara ibadah dan juga adat. Masalah 16, masalah mengapa seperti zikir dan membaca dan bang zikir. Zakafra zikir. Sebab saya guna kitab Jawi. Kalau kitab Rumi tak ada masalah lah. Sebab kitab Jawi ni kalau salah baca dia punya lain. Kalau salah baca dia punya lain. Zakafra. Itu saya tak payah cakap lah. Jadi kalau kita Rumi tak ada masalah, dia akan bunyi lain. Ayat zikir kan. Kalau Jawi ni tengok kepada konten ayat tu, zakafra. Jadi di situ kalau silap baca lain pula masuk. Seperti kita baca zikir lah, seperti zikir. Masalah mengapa seperti zikir dan membaca dan bang. Zikir dan membaca dan bang. Makna zikir biasalah kalau sebut zikir ni seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya sebagai zikir, dan termasuknya salawat itu sebagai zikir. Membaca ni contohnya membaca Al-Quran, contohnya membaca lain membaca Al-Maqsurat. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk zikir. Tapi dalam bentuk bacaan, zikir itu dibaca. Zikir itu dia mufrad. Kalau azkar maknanya zikir-zikir. Kitab Al-Azkar kan, kitab berkenaan dengan himpunan zikir-zikir. Wirid itu mufrad. Kalau aurat itu maknanya himpunan wirid-wirid. Al-Ma'surat itu dia panggil aurat, maknanya himpunan wirid-wirid. Wirid itu adalah mufrad, singular. Kalau pluralnya adalah aurat. Kalau zikir itu singularnya adalah zikir lah. Kalau pluralnya adalah azkar. Dan dalam perkara ini, yakni seperti zikir, seperti membaca Al-Quran dan bang, azan ataupun bang, tiada berhajat kepada niat juga. Begitulah kata ulama pada halnya, bukannya ia masuk dalam bab at-turuq. Al-jawab, maka seperti zikir dan membaca dan bang itu tiada berhajat kerana sarahnya. Ini terang, bila terang, maksud terang di sini, zikir, baca Al-Quran, bang itu memang terang. Dia adalah merupakan satu bentuk ibadah. Jelas di situ zikir, subhanallah, subhanallah, maklum dia sebagai ibadah. Dia tak perlu pada niat itu. Apabila kata orang kita sebut subhanallah, makna kita tengah mensucikan Allah. Ataupun kita sebut alhamdulillah, makna kita sudah tengah puji Allah. Ataupun kita sebut alhamdulillah, takbir, makna kita mengagungkan Allah. Ini adalah merupakan maklum. Sarahnya makna terang. Dari segi pahaman pun dia memang terang. Itu adalah merujuk kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti azan. Azan ataupun bang itu merujuk kepada terang. Dia di dalamnya ada kalimah-kalimah puji kepada Allah. Dan dia fungsi dia memang maklum kepada kita mengajak orang bersolat secara berjamaah ataupun menandakan masuk waktu. Di mana bang apa dia panggil i'lan dukhuli fi waktu solat. Yakni bang tu ada menunjukkan iklan, pemberitahuan telah masuknya waktu sembahyang. I'lan.
Tapi jikalau kerana bermaksudkan pahala dengan niat juga, walaupun begitu, kalau nak ditambah lagi, jadi subhanallah itu sudah tentu berpahala, azan sudah tentu berpahala, niat di sini yakni kerana Allah dapat pahala lagi. Dia kata ni bahasa dia Kalau engkau kata kalau begitu tiadalah menghabis sekalian amal itu dengan niat, sebagaimana kata Nawawi. Tiada dikira amal dengan niat tiada dikira amal tiada ada niat. Jawabnya menghabisi juga, tetapi bukanlah menghabis sama sekali hingga dikatakan membetuli tiap-tiap perkaranya. Hanya menghabis pada kebanyakan ibadah juga, sebagaimana yang di atas tadi. Setengahnya mengesahkan ibadah dan mencapai pahala, dan setengahnya pula mencapai pahala sahaja. Makna di sini perbincangan tentang perkataan Imam An-Nawawi, yakni amalan tu dengan niat. Secara umumnya amalan tu mesti dengan niat. Walaupun sebegitu, apabila kita lihat perbahasan ulama ini tidak merujuk perbuatan-perbuatan ke semua dengan niat. Jadi dikata ulama sesungguhnya memang tidak semua perbuatan itu kena dengan niat. Di mana di sini diterangkan kepada kita lihat yang baris akhir itu, hanya menghabisi pada kebanyakan ibadah juga, yakni kebanyakan ibadah, kebanyakan perbuatan dia mesti dengan niat. Sebagaimana yang ada atasnya tadi, setengahnya mengesahkan ibadah dan mencapai pahala. Setengah ibadah ni niat itu untuk mengesahkan ibadah dan berpahala. Contohnya sembahyang. Sembahyang tu mesti dengan niat, sebab niat tu rukun. Kalau kita tak ada niat, tak sah sembahyang, tak jadi sembahyang. Apabila kita niat, maknanya dengan niat tu mengesahkan ibadah, dan dengan niat itu juga menunjukkan kita berpahala sembahyang. Jadi dua. Ada ibadah yang rukunnya memang kena dengan niat, ada ibadah yang rukunnya tidak perlu dengan niat, dan setengahnya mencapai pahala saja. Ini dimaksudkan ibadah yang rukun tak ada rukun niat, hanya niat itu untuk dapat pahala. Seperti makan berbuka puasa. Makan berbuka puasa tu makan niat memang berbuka puasa dapat pahala. Jadi kalau kita tak buka puasa lagi ke kita? Saya nak tanya. Kita sampai waktu maghrib, kita tak makan. Apakah kita masih dikira berpuasa ataupun tidak? Tidaklah, sebab waktu puasanya subuh sampai maghrib. Lepas maghrib tak ada lagi puasa walaupun kita tidak makan. Begitu. Jadi maknanya makan itu apanya? Makan di situ niat memang berbuka puasa. Walaupun kita tidak kata sahaja aku niat sahaja aku makan kerana berbuka puasa, tapi apa yang ada getusan dalam hati kita, makan itu tujuannya kerana buka puasa. Itulah niatnya, kita dapat pahala. Benda itu tak perlu nak disebut, memang lintas terus. Makannya apa? Sebab berpuasa. Maknanya itu dipanggil sebagai makan dapat pahala. Dia tidak ada rukun bagi makan buka puasa, dan tidak ada rukun makan kerana sahur, tidak. Tapi kita makan tu dan tujuannya kerana bersahur, kita dapat pahala. Tujuan itu yang dipanggil pesatnya. Pesat tu ada hubung kait dengan niat. Dan begitu juga apabila kita berbuka puasa, pesatnya buka puasa sebab apa? Makan kerana berbuka puasa. Pesat itulah tujuannya dipanggil sebagai niat. Itu bendanya. Berbeza di sini di antara ibadah yang mengesahkan ibadah itu wajib niat berserta dapat pahala. Ada ibadah yang dia tidak rukunnya dia buat, dia tidak ada rukun. Mana niat itu bukan rukun, tapi niat itu sebagai menghasilkan pahala. Itu beza. Macam kita zikir. Zikir itu tak adalah perkara rukun seperti rukun niat untuk berzikir. Tapi kalau berzikir itu maknanya dia sebagai memuji Allah, mengagungkan Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah. Niat pula, di mana kesemua itu adalah ada hubung kait dengan niat. Masalah yang ke-17. Masalah mengapa Abu Hanifah sah wuduk dengan tiada niat dan sekalian imam mewajibkannya. Dibeza di sini. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit mengatakan
Yang ni bagi wudu, tidak ada niat. Mana niat tu bukan rukun bagi wudu. Tapi sekalian imam yang tiga lagi mazhab mengatakan niat bagi wudu itu adalah rukun. Apa beza pandangan di sini? Al-jawab, kerana pada ijtihadnya mengambil air sembahyang itu sebagai menutup aurat juga. Adakah menutup aurat dan sebagainya itu dengan niat, padahalnya ia syarat bagi sah sembahyang seperti wudu. Seperti wudu juga, maka sebagaimana menutup aurat itu tiada payah dengan niat, demikianlah juga wudu itu tiada berhajat kepada niat. Waktu mengambilnya Imam Abu Hanifah ataupun Nu'man bin Sabit, bagi ijtihad dia wudu itu tidak perlu kepada niat, sebab wudu itu umpama sebagai menutup aurat. Kalau kita menutup aurat, kita pakai pakaian menutup aurat, kata dia mana kita niat? Sebab menutup aurat itu wajib. Mana kalau kita tidak niat menutup aurat pun wajib kita tutup aurat. Jadi itu pandangan Imam Abu Hanifah. Apa yang dia fahami tentang wudu. Wudu itu umpama sebagai menutup aurat. Sekiranya kita pegang dengan kata, sekiranya kita bangkang dengan kata, mana ulama-ulama sama dia bincang. Ulama-ulama ni dia tak setuju, tak ada masalah bagi ulama. Sebab mereka ni sama-sama taraf ilmunya, tak setuju dan setuju tu tahap mereka. Yang kita ni yang tak setuju dengan ulama, yang kita yang tak setuju dengan ulama itu yang masalahnya. Sebab mereka tu bukan taraf kita. Ulama sama-sama dia tak setuju, tak ada masalah. Dan mereka pun tak pernah mencerca, tidak mengatakan benda bukan-bukan kepada ulama yang lain, dan mereka tidak mengkafirkan dan tidak membid'ahkan ulama yang lain. Yang kita ni bukan taraf ulama, tapi kadang-kadang mengkafirkan orang, kadang membid'ahkan orang. Itu masalah. Kadang-kadang kita baca dalam apa ni, Facebook dan sebagainya, ada yang katakan Imam Syafi'i itu tak tepat pandangannya. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu silap. Ada yang mengatakan apa Imam Malik itu yakni kurang ilmu. Perkataan-perkataan kita tu, kita ukur dengan kita ke kita ukur dengan siapa? Itu benarnya. Dunia sekarang ada yang paling teruk, saya baca dia punya komennya mengatakan Imam Syafi'i itu kafir sebab tak ikut hadis Nabi. Masya Allah, na'udzubillah. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijrah, tuan-tuan. 150 Hijrah. Ulama salaf. Siapa guru dia? Di antara gurunya adalah Imam Malik. Siapa guru Imam Malik? Di antara guru Imam Malik adalah Nafi'. Siapa guru pada Nafi'? Guru Nafi' adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Siapa guru Abdullah bin Umar? Rasulullah SAW. Apa generasi kepada Imam Syafi'i? Kita ni 1400 tahun. 1400 tahun nak sampai ilmu tu kepada kita. Yang kita kata Imam Syafi'i tak tepat, Imam Abu Hanifah silap, Imam Malik tu tak tahu. Na'udzubillah. Ada yang katakan Imam Syafi'i itu kafir. Na'udzubillah. Perkataan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lepas pandang mengatakan Imam Syafi'i itu kenapa tak ambil hadis daripada Imam Bukhari? Imam Bukhari itu tak lahir tahun bila? 10 tahun. Imam Bukhari umur 10 tahun, Imam Syafi'i meninggal. Bila kita ambil hadis dengan Imam Bukhari? Imam Bukhari itu guru dia siapa? Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Hanbal. Imam Muhammad bin Hanbal guru tu siapa? Yang ni Imam Syafi'i. Tengok. Imam Bukhari umur 10 tahun, Imam Syafi'i meninggal. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Bukhari lahir tahun 196 Hijrah. 10 tahun selepas kelahiran Imam Bukhari, Imam Syafi'i meninggal. Jadi di dalam masalah mazhab ni bukan ketaksuban, bukan masalah ketaksuban, tetapi kita mengiktiraf kepakaran mereka. Bukan ketaksuban, sebab kita mengiktiraf akan kepakaran ulama-ulama ini yang mereka mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan Hadis, bukan taksub. Sebab kita pun tak mampu nak keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Hadis.
Macam kalau kita pergi klinik sakit pergi klinik. Apa kita dengar cakap doktor. Doktor kata makan ubat ni sebelum makan ubat ni 2 biji. Lepas tu lepas makan 2 biji. Lepas tu makan ubat ni yang hijau ni makan 3 kali sehari. Lepas tu tak boleh memandu. Ada kita bangkang cakap doktor, ya. Sebab kita tahu doktor tu pakar. Tapi apa kita sebut dalam bab agama ni, orang yang pakar kita bangkang. Nanti pelik kita ni. Bukan masalah taksub, tapi ketidakmampuan kita untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Memang tak mampu. Bagi Al-Quran sebiji, bagi hadis Rasulullah kita keluarkan hukum. Baca pun salah garis. Sebab Al-Quran ni tak ada garis, asal tak ada garis. Imam Syafi'i dia belajar bahasa Arab 20 tahun belajar bahasa Arab secara konsisten 20 tahun. Belajar bahasa Arab, dia orang Arab, belajar bahasa Arab daripada puak yang betul-betul mahir bahasa Arab masa zaman dia 20 tahun. Orang belajar universiti, ambil ijazah, belajar 4 tahun bahasa Arab bukan setiap hari. Ada hari-hari saja. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 tahun nak faham Al-Quran hadis. Itu maksudnya bukan masalah taksub, tapi kepakaran. Sehingga Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saya takut kepada Allah daripada kalangan hamba dia adalah ulama. Ulama ni orang jamak kepada ilmu, orang banyak ilmu. Yang ilmu tu memang dia mampu untuk keluarkan hukum daripadanya. Jadi Imam Syafi'i ini dari segi ketokohan dengan ilmunya bukan satu bidang, semua bidang. Tapi kecenderungannya dia kepada fiqh, semua bidang. Nak jadi ulama mujtahid semua bidang. Kita tak payah pergi jauh lah. Kalau kita pergi ke Thailand tu cukup. Satu orang nak ada gelaran baba tu, paling tidak mesti ada 20-30 ilmu yang ada dalam diri baru boleh gelar baba. Itu ilmu. Nak dapat gelaran itu 20-30 ilmu, cabang ilmu baru dah boleh dapat gelaran itu. Setakat ustaz macam kita tak ada nilai apa-apa. Jadilah benda yang akan menyebabkan kerosakan. Kalau Al-Quran hadis tu faham dengan cara kita faham, dia akan jadi rosak. Kena faham cara bagaimana ulama yang muktabar faham, tahu yang betul. Jadi kita balik kepada perbahasan ni. Jadi ulama-ulama sama dia ni, ada yang mereka setuju dan ada mereka tidak setuju. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik, guru dia. Tapi dalam setengah ilmu ijtihad dia tak sama dengan Imam Malik. Sebab ijtihad, di mana apabila Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, umur dia dah sekitar 15 tahun, Imam Malik kata engkau dah kena keluar fatwa sendiri. Sebab ketokohan ilmu yang ada pada dia itu dah tak boleh nak taklid kepada orang lain. Ilmu yang ada kepada Imam Syafi'i itu, ketokohan bakat dia tu dah tak boleh nak bergantung pada orang lain. Dia kena keluarkan hukum sendiri. Imam Malik memang mengiktiraf kedudukan Imam Syafi'i anak murid dia. Jadi maknanya di antara ulama-ulama, kan setengahnya guru mereka, tapi setengah daripada fatwanya tidak sama. Itu biasa ulama, dan mereka ni tidak mencerca orang lain dan tidak mengatakan mereka tu kafir, tidak mengatakan bid'ah dan sebagainya. Kita ni mengaji 3 hadis tak hafal pun, tapi hukum tu macam belajar lama. Setengah orang na'udzubillah. Sekiranya kita bangkang dengan kata kalau sebanyak itu sahaja qiyas Imam Abi Hanifah yang mengatakan akan mengambil wuduk tiada berhajat kepada niat, maka sekalian imam lain daripadanya tampak juga. Tetapi mengapa diwajibkan oleh mereka itu akan mengambil wuduk dengan niat? Jadi disebut di sini kalau itu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan niat itu apa, niat wuduk itu dikiaskan kepada menutup aurat. Kias apa maksud kias? Kias ni sesuatu perkara yang berlaku menggunakan hukum yang khusus kepada perkara yang memang ada dalil.
Contohnya pun, contohnya arak. Arak memang ada dalil, tapi bagaimana gada? Bagaimana yang lain memabukkan? Di mana dikiaskan kepada arak? Arak tu dia punya ilahnya pemabuk. Jadi yang lain memabukkan bermakna dia tarafnya sama arak, temannya kias. Asalnya memang ada hukum, ada dalil bagi hukum yang khusus kepada sesuatu, dan ada sesuatu yang lain sama dia punya ilah, sama sebabnya, itu dia panggil kias. Ambil hukumnya daripada yang dah ada dalil kepada perkara yang lain yang tidak ada dalil tapi dia punya sebabnya sama, dia panggil kias. Mazan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekiranya kita bangkang dengan kata kalau banyak itu sahaja kias Imam Abi Hanifah yang mengatakan mengambil wuduk tiada berhajat kepada niat, maka sekiranya imam lain daripadanya tampak juga, tetapi mengapa diwajibkan oleh mereka itu akan mengambil wuduk dengan niat? Dan lagi pula mengapa Imam Abu Hanifah mewajibkan akan berniat waktu tayamum seperti imam-imam lain juga? Padahalnya tiadalah ubahnya tayamum itu dengan wuduk, yakni jikalau tak ada air maulah sembahyang dengan tayamum. Maka jawabnya amatlah panjang dan luas perbincangannya ulama dan keterangan pada masalah ini sebagaimana tersebut dalam Al-Ain, dan tak usahlah aku panjangkan, hanya aku ringkaskan atas mengambil faedah dan hampir faham kepada faham. Jadi kata pengarang kitab ni, Imam Abu Hanifah dalam soal tayamum kena niat, tapi dalam soal berkenaan dengan wuduk tak perlu niat. Di atas alasannya wuduk itu dikiaskan kepada menutup aurat. Jadi di sini perbahasannya ulama yang lain.
Selain pada Imam Abu Hanifah, ulama-ulama mazhab lain mengatakan wudu mesti dengan niat. Jadi mereka di sini berhujah, kalau dah tayamum kena niat, kenapa dengan wudu tak payah niat? Apa beza di antaranya? Kenapa berlaku perkara ini tuan-tuan? Sebab dia tidak wujud di dalam hadis Rasulullah SAW tentang perbuatan-perbuatan itu yang Nabi khabarkan secara hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja perbuatan itu dengan niat dan tidak disebutkan secara terperinci. Rukun sembahyang tak sebut secara perinci, rukun wudu tak sebut secara perinci. Rukun sembahyang tu ulama-ulama yang susun berdasarkan kepahaman mereka daripada Al-Quran hadis. Begitu juga dengan rukun wudu, ulama-ulama yang susun. Nabi tak susun rukun-rukun tu, tak ada susunan dari Rasulullah tentang rukun-rukun tu. Ulama yang menyusun agar kita ni tahu nak sembahyang rukunnya macam ni, nak buat macam ni, nak wudu rukunnya ada 6, hukum wudunya macam ni. Jadi makna semua tu disusun oleh ulama kemudian. Di sinilah perbahasannya niat tu letak di mana. Dan bagi Imam Abu Hanifah niat dari wudu tidak perlu. Dan kerana itulah kalau kita nak tukar kepada wudu cara Imam Abu Hanifah, kita kena faham cara wudu Imam Abu Hanifah hukumnya bagaimana. Bukan kita boleh tukar-tukar macam tu saja. Kan wujud sekarang orang yang dikata kami bermazhab tapi tak terikat dengan mana-mana mazhab. Kan pening nak fikir. Siapa tak nak fikir? Kami bermazhab tapi tak terikat dengan mana-mana mazhab. Kalau tak terikat dengan mana-mana mazhab, tidak bermazhab lah namanya. Kami bermazhab tapi tak terikat dengan mana-mana mazhab. Kami akan ambil pendapat mana-mana yang kuat. Jadi siapa kita yang menilai yang terkuat antara kuat dan tak kuat, dan tidak ada pun ashabut tarjih dalam mana-mana mazhab membenarkan kita ni tukar suka-suka. Ambil sana, ambil sini, rojak sana, rojak sini. Di mana dia boleh berlaku kesilapan apa kita buat macam tu, kita ambil mana yang mudah saja. Contoh, kita ambil contoh, kalau kita buat rojak macam tu, dalam setengah mazhab, dalam bab nikah, ada mazhab yang ni wali itu bukan rukun. Ada mazhab yang lain, saksi itu bukan rukun. Kalau kita ambil dulu, kita ambil kesemua pandangan tu, kita pakai, nak agak macam mana rukun nikah kita. Ada mazhab kata wali itu bukan rukun nikah. Ada mazhab lain kata saksi bukan rukun nikah. Lama kita nikah cara mana kalau kita ambil cara macam tu? Kan dalam mazhab Syafi'i kita ni jelas, nikah, rukun nikah ada wali, 2 saksi, pengantin, bakal pengantin laki-laki dan perempuan, ada ijab dan qabul, itu rukun secara sirahnya bagi orang yang boleh berlafaz talafuz. Tapi ada setengah mazhab mengatakan yang ni wali itu bukan rukun. Lepas tu ada mazhab yang lain pula mengatakan saksi itu bukan rukun. Jadi bagaimana? Nikah sendiri. Kalau kita nak ambil macam tu, kita ambil mana yang kita suka dalam mazhab ini, kita gabungkan apa yang kita suka daripada mazhab ini, apa nak jadi nikah kita. Tak payah wali, tak payah saksi, nikah sendiri. Jadi bukan begitu. Kalau kita lihat bagaimana tak ada ulama-ulama dipanggil ashab tarjih membenarkan kita ni bertaklid suka-suka, melainkan bertaklidnya dalam perkara yang dalam mazhab ini dia berat atau sukar nak dibuat berdasarkan kepada keadaan zaman itu. Yang ashab tarjih membenarkan kita bertaklid dalam mazhab yang lain dengan sebab apa? Kesukaran untuk beramal. Macam terutama dulu orang pergi haji, kita bertaklid kepada mazhab yang lain sebab sukar dalam mazhab Syafi'i kita kalau bersentuh batal wudu. Jadi kita taklid kepada mazhab yang lain. Tapi kalau bertaklid dalam mazhab yang lain, ulama-ulama dah menetapkan cara wudu itu, mazhab itu rukun sah batal ni sebab mazhab itu bukan kita boleh ambil. Kita ambil cara bersentuh tidak batal mazhab Hanafi umpamanya, tiba-tiba kita sah batal guna mazhab Syafi'i, tak boleh. Bertaklid, bertalfiq macam tu tidak boleh. Maksudnya kita kena faham. Nanti tengok sikit di kelas. Jawab Hanafi, jikalau wajib mengambil air sembahyang itu dengan niat, nescaya pada masa Nabi mengajar Arabi yang jahil pada mengambil air sembahyang itu ada diajarkan niat, diajarnya niat, maka demikian itu tidaklah ada tayamum, sebab
diwajibkan niat kerana tanah itu bukan membersihkan seperti air, maka dengannya kerana dhaifnya digambarkan dengan niat supaya kuat. Imam Abu Hanifah jawab, yang ini berkenaan dengan wudu yang Nabi ajar kepada Arabi orang asli lah, orang asli Arab, Arabi, di mana tidak ajar tentang niat. Jadi itu dia punya hujah. Dan dia kata kenapa dengan tayamum kena niat? Sebab tayamum itu adalah tanah. Tanah itu bukan air. Kalau tidak ada niat, di mana kedudukan tanah itu nak menggantikan air, dia ada lemah, dhaif. Itu alasan dia. Jadi setiap ulama itu dia ada alasan. Jadi kita ni selesa dengan niat dalam mazhab kita ni sebab ada hadis umumnya innamal a'malu binniyat. Jadi jelas. Jadi benda itu kita selesa dalam diri kita. Setiap amalan itu mesti dengan niat. Jadi amalan macam ni jelaskan tadi, ada ibadah yang sah dengan niat berserta dengan dapat pahala. Ada ibadah yang niat itu bukan sebagai syarat sah, tapi untuk berpahala. Jadi jelas. Jadi bagi kita ni menggunakan dalam mazhab Syafi'i itu selesa dengan kita. Maknanya menggunakan, sebab kedua mereka ni adalah ulama-ulama mujtahid. Ini adalah merupakan apa dipanggil sebagai ijtihad di dalam perkara yang melibatkan niat itu. Sebab umumnya disebut oleh Rasulullah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu dengan niat. Jadi kesemua perbuatan itu mesti dengan niat. Dan itu ulama-ulama beraikan Allahu a'lam. Ada mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma 'allimna 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.